Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa khabar saudara Puan? Jadi hari ini kita bersama-sama dalam Jom Ngaji Sama-Sama. Isi yang ke-49. Di muka surat hari ini pun saya 49 boleh betulkan kalau tak salah. Jadi kita akan baca hari ini muka surat ayat 283 sehingga 286. Semalam kita dah baca 282. Okay, selamat datang kepada yang baru masuk. Pada yang belum masuk lagi, jemput-jemput datang. Kita luangkan masa sekejap untuk membaca Al-Quran kalam Allah. Jadi untuk pengetahuan semua, semalam kita dah malam tadi saya tadabbur dah surah Al-Baqarah ayat 16. Maaf. Ayat 16 hingga 20. Jadi hari ini saya menggantikan Ustaz Hidayah untuk segmen Jom Ngaji Sama-Sama. Jadi boleh kongsikan pada rakan-rakan kita semua pada Facebook, di apa sahaja media sosial kita. Jadi kepada tuan-tuan dan puan yang berada mungkin di luar negara-negara yang terlibat dengan PKPD, PKP dan sebagainya, iaitu di Perlis, di Kedah dan sebagainya, saya ucapkan selamat menempuh yoga ini dan sabarlah, kita diuji, semuanya kita diuji dalam COVID-19 ni. Jadi terus mengikut SOP dan sebagainya, dan untuk berdasarkan kesihatan, mengikut para ataupun mengikut Kementerian Kesihatan, bacaan suhu yang terbaik bila kita diambil di dahi lah. Kita gunakan tu di dahi ya. Itu berdasarkan Facebook Kementerian Kesihatan Malaysia. Baik, boleh kongsikan pada rakan-rakan anda, boleh komen anda di mana sekarang. Mungkin ada yang siap untuk sarapan dan sebagainya, ataupun dah sarapan, apa menu hari ini. Mudah-mudahan kita semua sentiasa diberkati dan diberikan kesihatan, insyaAllah. Okey, tuan-tuan dan puan, macam mana? Jelas suara semua? Waalaikumsalam. Sudah Safawati, terima kasih kerana menonton. Okey, kita nak capai dah kita punya followers 2,000 ni, hampir dah, tak apa. Walaupun jauh juga tapi kita nak lah kalau boleh kongsikan kepada rakan-rakan kita yang belum tahu. Jadi saya ulangi lagi kepada yang belum tengok Facebook Love Quran Group ni, boleh search di Facebook Love Quran Group lah. Boleh search, type Love Quran Group dan ada page yang di situlah ada gambar apa tu, Quran dan sebagainya. Kita boleh tengok balik nanti. Dan segmen-segmennya adalah jom tadabbur, jom ngaji sama-sama setiap hari, dan jom tartil Quran untuk tajwid. Jadi sebelum saya mulakan bacaan kita pada hari ini, jom kita tengok ayat yang semalam ada berlaku sedikit kesilapan dalam bacaan. Maaf. Jadi pada ayat yang ke-282, pada kalimah wal yaktub bainakum katibun bil adl. Okey. Jadi bacaan dia adalah wal yaktub bainakum. Semalam saya baca wal yaktub bainakum. Ya, jadi dia ada qalqalah, dia idgham mithlain. Dia masukkan ya tanpa ada dengar, tanpa ada qalqalah sebagainya. Jadi wal yaktub
bainakum katibun bil adl. Jadi dia adalah huruf yang sama, sifatnya sama, ba dan sebagainya. Jadi itu adalah masukkan saja terus wal yaktub bainakum. Okey. Jom kita mulakan dengan kesedekahkan Al-Fatihah kepada arwah-arwah ibu bapa kita, nenek-nenek kita, datuk-datuk nenek, moyang-moyang kita, Nabi SAW dan para sahabat. Mudah-mudahan kita semua dirahmati Allah SWT. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW wa ala alihi wa sahbihi kiram. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Okey, baiklah, boleh share lagi kepada mereka yang menggunakan Al-Quran Braille, Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, muka surat 28, jilid yang ketiga. Untuk hari ini ayat yang ke-283. Untuk yang menggunakan Mushaf Utsmani, muka surat 49. Dan siapa yang tak ada terjemahan atau Quran Braille biasa saja, boleh tulis di ruangan komen untuk akalkan kita mengaji. Pada yang terlepas untuk menyaksikan segmen ni, jangan risau, masih ada lagi di yang semalam, segmen semalam pun ada, masih lagi ada di Facebook, jadi tak ada masalah. Boleh saksikan lepas ni bila anda free lah, insyaAllah. Baik, saya mulakan dengan ayat yang ke-283. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum ala safarin wa lam tajidu katiban farihanun maqbudah. فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته وليتق الله ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Dan jika kamu berada dalam musafir, lalu kamu berhutang atau memberi hutang yang bertempoh, sedang kamu tidak mendapati jurutulis, maka hendaklah diadakan barang gadaian untuk dipegang oleh orang yang memberi hutang. Kemudian kalau yang memberi hutang percaya kepada yang berhutang dan tidak payah bersurat saksi dan barang gadaian, maka hendaklah orang yang berhutang yang dipercayai itu menyempurnakan bayaran hutang yang diamanahkan kepadanya. Dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya. Dan janganlah kamu, wahai orang-orang yang menjadi saksi, menyembunyikan perkara yang dipersaksikan itu. Dan sesiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya. Dan ingatlah, Allah sentiasa mengetahui akan apa yang kamu kerjakan. Baik, itu adalah terjemahan bagi ayat 283. Sebelum ini 282 dengan panjangnya Allah menyatakan tentang hukum berhutang dan sebagainya, cara untuk kita mengaplikasikan hutang, mendapatkan membuat surat dan sebagainya supaya ada bukti yang nyata. Dan ternyatalah sudah jelas lagi tidak bersuluh, hutang perlu dibayar, ya. Siapa yang berhutang, ambillah kesempatan untuk membayarnya selagi masih hidup, ya. Jadi kalau boleh tunaikan dengan segeralah. Okey. Mudah-mudahan kita diberikan kesempatan kepada yang berhutang untuk menunaikan hutangnya dan memudahkan melaksanakannya dengan cepat dan mudah, insya-Allah. So, selanjutnya ayat yang ke-284. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُم بِهِ اللَّهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ
ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Segala yang ada di langit dan yang ada di bumi adalah kepunyaan Allah. Dan jika kamu melahirkan apa yang ada dalam hati kamu atau menyembunyikannya, nescaya Allah akan menghitung dan menyatakannya kepada kamu. Kemudian ia mengampunkan bagi sesiapa yang dikehendakinya dan menyeksa sesiapa yang dikehendakinya menurut undang-undang peraturannya. Dan ingatlah, Allah Maha Kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Jadi semalam kita dah huraikan ataupun dah rabur ayat ini. Ayat itu samalah. Allah ala kulli syai'in qadir. Allah berkuasa dalam melakukan pekerjaannya. Jadi ayat ini juga pernah turun kepada para sahabat Nabi SAW dan mereka merasa takutlah. Dinyatakan jelas dalam ayat ni apa yang disembunyikan, apa yang dilahirkan dalam hati sekalipun Allah mengetahuinya. Jadi mereka sangat risau dan kemudian Allah kata apa, ini adalah ayat yang kesilapan-kesilapan itu Allah tidak akan kira lah mana yang dimaafkan dan sebagainya. Saya rasa ada huraian untuk berikutnya, boleh kita akan sampai nanti untuk tadabbur insya-Allah. Sebenarnya ayat yang ke-285. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. Rasulullah telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya dan juga orang-orang yang beriman. Semuanya beriman kepada Allah dan malaikat-malaikatnya dan kitab-kitabnya dan rasul-rasulnya. Mereka berkata apa? Kami tidak membezakan antara seorang dengan yang lain dari rasul-rasulnya. Mereka berkata lagi, kami dengar dan kami taat. Kami pohonkan keampunanmu, wahai Tuhan kami, dan kepada-Mu lah jua tempat kembali. Rabbul Alamin. Jadi itulah doa-doa kita. Sebaiknya bacaan ataupun ayat-ayat terakhir surah Al-Baqarah ni sangat banyak manfaatnya. Boleh kita amalkan setiap hari insya-Allah dalam solat dan sebagainya. Jadi dalam maksurat kita pun setiap pagi dan setiap petang kita boleh baca ayat-ayat seperti ini. Ia adalah dengan doa-doa yang sangat penting. Kita sebagai umat Islam perlu negaskan bahawa kita tidak membezakan antara seorang Nabi dengan yang lain-lainnya. Kita percaya dan beriman kepada Nabi-Nabi seluruhnya dan Rasul-Rasulnya. Sebenarnya ayat yang terakhir untuk hari ini 286 dan terakhir dalam surah Al-Baqarah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha maktasabat. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Allah tidak memberati seseorang melainkan apa yang terdaya olehnya. Ia mendapat pahala kebaikan yang diusahakannya dan ia juga menanggung dosa kejahatan yang diusahakannya. Mereka berdoa dan berkata, wahai Tuhan kami, janganlah engkau mengirakan kami salah jika kami lupa atau kami tersalah.
Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau bebankan kepada kami bebanan yang berat sebagaimana yang telah Engkau bebankan kepada orang-orang yang terdahulu daripada kami. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya, dan maafkanlah kesalahan kami serta ampunkanlah dosa kami, dan berilah rahmat kepada kami. Engkaulah penolong kami, oleh itu tolonglah kami untuk mencapai kemenangan terhadap kaum-kaum yang kafir. Sekian surah Allahul Azim, benarlah firman Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan, sebenarnya sedikit tentang surah. Kita dah sampai Al-Baqarah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Okay, terima kasih kepada penonton. Jadi jom kita share sedikit perkataan bahasa Arab yang biasa-biasa, mudah-mudah saja untuk pengetahuan kita semua, insyaAllah. Banyak kita baca Rabbana ni adalah apa maksud Rabbana. Boleh tulis di dalam komen dan boleh tulis di nota anda. Rabbana bermaksud wahai Tuhan kami lah. Rabb, Tuhan, pemilik, pemelihara sebagainya. Nah, tu berujuk kepada kami. Jadi wahai Tuhan kami, Rabbana. Okey? Allahumma, wahai Allah. Okey? Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Jadi Rabbana wa la tahmil alaina. Okey? Jadi Rabbana untuk perkataan hari ini. Seterusnya apa lagi perkataan yang kita boleh ambil? Wa'fu anna. Ni panjang sikit lah. Tapi dia merujuk kepada bahasa yang senang saja. Wa'fu anna, maksud maafkan kami. Tengok terjemahan dia tu. Apa ni terjemahan dia? Janganlah engkau bebankan kepada kami. Okay. Seterusnya, wahai Tuhan kami, janganlah engkau pikulkan kepada kami apa yang kami tidak terdaya memikulnya. Okay, dan summary. Dan maafkanlah kesalahan kami. Itulah dekat tadi. Wa'fu anna, maafkanlah kesalahan-kesalahan kami. Dan itu saja untuk perkataan bahasa Arab, mudah saja. Rabbana dan wa'fu anna. Boleh tulis di dalam komen, boleh buat catatan sendiri. Jadi insya-Allah jumpa lagi esok dalam segmen Jom Mengaji Sama-sama. Kalau saya tak ada, saya ada lagi MMU lain insya-Allah. Jadi jangan risau, stay tune di page Love Quran Group. Kalau tak ada soalan dan sebagainya, kita akhiri dengan tasbih kafarah dan surah Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin. حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. Ya Allah, Tuhan kami, ampuni dosa kami, tetapkan iman kami, bagus amalan kami. Jadikan kami dan zuriat kami jadikan sembahyang ya Allah, wahai Tuhan kami, wa'amna doa kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala bahaya, malapetaka, wabak penyakit serta perkara-perkara yang tidak diingini ya Allah. Ya Allah, letakkan iman kami ya Allah, jauhkan kami dari bahaya segala malapetaka ya Allah. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini panduan hidup kami, jadikan Al-Quran ini panduan hidup kami, jadikan Al-Quran ini panduan hidup kami di dunia dan di akhirat ya Allah. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Sekian dari saya. Mohon maaf terkasar bahasa, tersilap kata. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Gunakan kalam suci, moga masuk ke dalam hati.